Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, so hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik kita yang seterusnya. Ya, subtopik terakhir dalam bab 4 ini, ya, dalam bab polimer ini, iaitu 4.3 berkaitan dengan getah sintetik. Okey. Untuk pengetahuan awak, untuk tajuk getah sintetik ni, dia ceritakan hanyalah basic saja, ya, hanyalah asas mata-mata lah. Dia tak bercerita bagaimana proses penghasilan getah sintetik itu sendiri, tak ada diceritakan, ya. Untuk you punya syllabus ni, awak hanya perlu tahu secara dasar dia apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik, and then you kena tahu ciri-ciri dia bagaimana. Kemudian lagi apa lagi yang you perlu tahu, dia punya kesan kepada alam sekitar, ya. Banyak kesan yang buruk lah, ya. Sebabnya getah sintetik ni dia terhasil daripada tindak balas kimia, ya, yang berlaku secara besar-besaran lah. Dia bukan secara biologi, ya. Dia bukan secara semula jadi. Maksudnya we create it. So kita buat dia getah sintetik ni. So dia memang ada banyak kesan buruk lah. Okay. So first kali apa yang awak perlu tahu adalah getah sintetik dah tentulah dia adalah lebih baik, ya. Getah sintetik ni better ataupun lebih baik berbanding getah asli, ya, daripada segi sifat dia. Daripada segi apa? Yang pertama, daripada segi dia punya kekerasan dia. Dia lebih keras, lebih tahan, ya. Kemudian dia tahan haba, ya. Kebanyakan daripada tayar kereta sebenarnya dibuat daripada getah sintetik, ya. Tayar kereta yang berkualiti, ya, dia tahan, boleh tahan sampai setahun, 2 tahun. Kalau getah biasa tak mungkin boleh bertahan selama itu. Okey, bunga tayar tu semua, kan. Kemudian dia juga tahan kepada bahan kimia, ya. Tahan bahan kimia maksudnya apa sahaja yang terkena pada dia, dia tidak bertindak balas dengan mudah lah. Jadi dia lebih better di situ, kan. Kemudian tahan pengoksidaan, ya. Tahan pengoksidaan, dia tidak mudah teroksida, tidak mudah bertindak balas dengan oksigen. Jadi dia sentiasa lembut lah. Kalau dia teroksida, dia akan jadi keras lah benda tu, kan. Terutamanya getah daripada getah asli mudah mengeras lah. Kemudian dia juga penebat haba yang baik, ya, penebat haba yang baik. So sangat berguna lah untuk kita nak pegang. Kita pakai, contoh kita guna sarung tangan, kan, yang dibuat daripada getah sintetik, nak memegang sesuatu yang panas, ya. So dia boleh tahan haba, ya, sebab dia merupakan penebat haba yang baik. Kenyal, dah tentu dia kenyal ataupun lebih kenyal lah. Lebih kenyal berbanding dengan getah asli yang biasa, ya. Getah tervulkan ataupun getah tak tervulkan, dia lebih better daripada situ. Okay, so itu adalah ciri-ciri utama getah sintetik ni. Okay, apa yang awak perlu tahu? Yang kedua, definisi dia ataupun getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik. Polimer sintetik, ya. Polimer sintetik kena tengok balik daripada awal. Polimer sintetik adalah polimer yang dihasilkan secara kimia lah, ya, buatan manusia, kan, yang bersifat kenyal. Ini yang utama dia, polimer sintetik tapi dia bersifat kenyal. Atau kita panggil polimer ni sebagai polimer elastomer. Ada 3 jenis polimer yang cikgu dah sentuh itu. Dia adalah polimer elastomer, polimer yang elastik ataupun dia polimer yang kenyal. Okay. So itu sahaja yang awak perlu tahu tentang ni, ya. Kemudian kegunaan dia dah tentulah banyak kegunaan dia, ya. Kegunaan polimer sintetik, ya. Kalau you nak rujuk pun boleh, ya. Rujuk dalam buku teks muka surat 160, ya. Muka surat 160 buku teks. Sebab apa cikgu tak nak cerita lebih lanjut? Sebab benda yang boleh baca, dia bukan secara teknikal lah. Benda tu yang awak kena ingat, ya. Getah sintetik ni dia punya sumber dia lah. Okey, yang awak perlu tahu dia punya sumber dia. Sumber dia adalah daripada bahan ataupun kita kata hasil sampingan petroleum.
Ya, so dia daripada petroleum. Petroleum ni dia banyak komponen di dalam tu, ataupun banyak dia punya bahan-bahan kimia dalam tu kan. Kita ada petrol, dan kita ada diesel. Daripada situ dia buat macam-macam lah kan. Tapi dia ni adalah hasil sampingan, hasil yang kita kata kita tak guna untuk sebagai bahan bakar. Ya, kita gunakan dia sebagai getah sintetik. Okey. Contoh dia, kita ada neoprena. Neoprena. Ciri dia ditahan haba, tahan pengoksidaan dan tidak mudah terbakar. Digunakan untuk membuat tali sawat, paip getah dan juga sarung tangan. Banyaklah contoh lain. Kemudian kita ada contoh yang kedua, kita ada SBR. SBR ni singkatan bagi styrena butadiena. Okay, so ini digunakan untuk buat tayar dan tapak kasut. Sebab dia ada tahan pelelasan, maksudnya dia tak mudah untuk dia kata haus lah, tak mudah haus, dan juga tahan haba lah. Kebanyakannya memang tahan haba. Kemudian ada getah silikon. Getah silikon ni kebanyakannya komponen-komponen daripada alatan memasak lah. Alatan memasak, yang pemegang-pemegang tu semua tu kan, pemegang memasak tu. Kemudian ada komponen dari dalam enjin, untuk kita, enjin kan panas kan, jadi kita kena guna getah daripada getah silikon ni. Dia lebih tahan haba lah. Implan perubatan, dalam perubatan banyak digunakan silikon ni, getah-getah silikon ni. Untuk cucuk sana, bagi cantik kan, pakai silikon dan sebagainya. Okey. Ada lagi beberapa contoh yang awak boleh cari dalam buku teks ada. Okey, macam cikgu sebut tadi lah, kesan dia kepada alam sekitar kita. Dari segi penggunaan getah dan alam sekitar. Kesan terhadap alam sekitar. Okey. So kesan terhadap alam sekitar, kita tahu dia adalah getah yang bukan dihasilkan secara biologi, bukan secara semula jadi. Kita olah dia daripada bahan kimia. Kita campur 2 bahan kimia, contoh 3 bahan kimia untuk menghasilkan getah sintetik. Jadi dia susah untuk diuraikan, sukar untuk kita pecahkan dia, kecuali dengan proses kimia jugalah. Sebab dia terhasil daripada tindak balas kimia lah. Okay, so dia tidak begitu mesra terhadap alam sekitar, tidak mesra alam sekitar lah. Mesra alam sekitar. Okay, so mengambil masa yang cukup lama untuk terurai. Ambil masa lama untuk terurai. Okay, so susahlah kita nak lupus benda-benda ni semua. Kalau tayar paling susah lah. Tayar tu kadang orang buat, dia tak boleh nak lupus. Kan timbunan tayar yang begitu banyak kan. Mungkin cara lain dia orang akan kita semula kan, buat benda-benda lain, contoh perhiasan ke. Kadang-kadang dia juga boleh digunakan untuk membuat bumbung rumah. Dia gunakan balik getah-getah yang tidak digunakan tadi, ataupun getah-getah yang kita dah tak nak guna tadi kan. Yang paling banyak sekali dah tentulah getah daripada tayar kereta lah, tayar kenderaan. Itu yang paling banyak sekali. Berbeza dengan getah asli. Getah asli ambil masa yang lebih singkat sebab dia boleh terurai secara biologi. Okay, getah asli tu bagusnya getah asli lah. Cumanya yang tak bagus dia, getah asli ni dia asli, sifat dia tu terhad. Ada banyak getah asli ni dia memang tak tahan haba, dan kadang-kadang dia boleh bertindak balas secara kimia. So penggunaan dia amat terhad berbanding dengan getah sintetik. Getah sintetik guna secara meluas. Banyak benda awak tengok, kadang-kadang tu awak ingatkan getah asli, tapi tidak. Sebenarnya dia tu adalah getah sintetik, getah yang dihasilkan daripada dalam makmal lah, digunakan dalam industri. Okay, so tak ada, itu sahaja yang cikgu mampu untuk ceritakan pada awak, dan itu sahaja yang awak perlu tahu berkaitan dengan getah sintetik. Sebab tu cikgu cakap ini sikit sangat. Macam cikgu cakap tadi, getah sintetik apa yang perlu tahu, definisi dia adalah polimer sintetik yang bersifat kenyal
ataupun polimer elastoma, dan ciri-ciri dia adalah lebih baik berbanding dengan getah asli biasa daripada semua segi: kekerasan, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penebat haba yang lebih baik, lebih kenyal ya. Dan dia juga sumber-sumber dia yang utama adalah daripada hasil sampingan petroleum ya, yang tidak termasuk di dalam kita punya apa kita kata penyulingan berperingkat petroleum tu kan, dia tak masuk situ, dia hasil sampingan yang lain ya. So ada beberapa contoh yang awak boleh tengok dalam buku teks ya. Cikgu cakap tadi muka surat 160 boleh rujuk di situ ada 1 2 3 4 5 5 getah sintetik dan juga dia punya ciri-ciri dan kegunaan dia yang awak boleh rujuk. Okay, so itu sahaja yang awak perlu tahu. Terima kasih. So kita stop takat itu ya, setakat 10 minit saja kelas kita hari ini. So cikgu janji dengan awak minggu depan kita akan buat kelas online lah. Kita buat online. So secara Gmeet mungkin kita nak bincangkan beberapa soalan latihan yang kita belum selesai lagi. Okey, so habiskan getah sintetik ini. 1 2 3 4. Ini pun sifat dan juga kegunaan saja dia bagi kan. Getah sintetik ialah muka surat 117 tu ya, awak punya modul tu selesaikan yang itu, satu muka surat saja untuk getah sintetik. Dan kalau awak ada masa ya, ada masa hujung minggu, bolehlah buat latihan yang subjektif yang ada tu. Walaupun bab ni tak masuk dalam exam ya, cikgu tak masukkan bab ni ya, tapi boleh buat lah, boleh buat, tak ada masalah ya. Cuba buat soalan objektif ada 15. Soalan struktur juga ada 2 je soalan struktur. 2. Oh, tak banyak. Esei pun tak ada sebab soalan ni nak tanya esei pun dia kena gabung dengan bab-bab yang lain ya, baru dia boleh jadi esei. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.